Bismillah. Boleh ya, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wattaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى شيخنا وعلى ما نوى قطب الزمان وأولياء الله صالحون وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita dipilih untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pilihan Allah ini mengundang maghfirahnya, keampunannya, mengundang rahmatnya, mengundang barakah untuk bekalan kehidupan kita dunia dan juga simpanan kita di akhirat nanti, keselamatan daripada segala azab. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung pengajian daripada kitab Fiqhul Manhaji, Fiqh al-Manhaj, metod fiqh, metod pemahaman tentang hukum hakam agama. Tapi jilid yang pertama kita ni iaitu berkaitan dengan ibadah, fiqh ibadah. Bagus fiqh manhaji ni dia buat part-part banyak. Satu jilid pertama berkaitan ibadah. Jilid kedua adalah tajuk lain, mungkin termasuk fiqhun nikah. Fiqh berkaitan tajuk nikah. Dan fiqh berkaitan muamalah. Yang ni saya tak berani nak baca lah, berkaitan muamalah ni. Sebab saya kurang mahir tentang muamalah, berkaitan jual beli, sewa, bisnes, saham, apa semuanya. Untuk kena ada orang mahir boleh kot. Dan fiqh jinayah. Ada juga tajuk fiqh jinayah, satu jilid fiqh jinayah tentang hukum hakam. Yalah, hudud-hudud semua lah. Dalam bahasa Arab tak boleh tulis maghfirah dengan huruf buka. Salah dari sudut tulisan. Tapi dalam Quran, itu keistimewaan Quran hanya menggunakan perkataan rahmat itu je. Kadang rahmat tak buka atau bulat. Perkataan lain tak ada. Tak ada beza pun. Tak ada beza pun rahmat yang tak bulat, rahmat tak buka. Rahmatlah juga kasih sayang Allah. Kita tak tahu rahmat tu yang dunia punya ke yang akhirat punya. Tapi yang penting di dunia ni Allah hanya bagi 1% daripada 100%. Itu dikongsi kasih sayang dunia ni. Tamarbutah ni hanya perkataan tertentu, tamarbutah. Kan? Kalau ngaji kena berkaitan nahu lah. Nahu. Kalau isim dia tak akan guna ta maftuh, ta buka, ta maftuhah. Dan berkaitan nahu tak ada dalam bawa mana kalau buka macam ni maknanya akhirat. Kalau tutup bulat marbutah dunia. Tak ada. Sama aja. Dari sudut tulisan. Ada perkataan yang tak boleh terima, tak boleh ditulis dengan ta marbutah. Ada perkataan tak boleh ditulis dengan ta buka. Ta marbutah banyak digunakan pada isim, ta maftuhah digunakan pada fi'il. Itu je. Tapi dalam Quran lain. Tulisan Quran lain macam solah. Solat, sad lam alif ta patut tulisan Arab. Tapi resam Osmani lain. Resam ni tulis sad lam waw ta. Baca solah, tulis ada waw. Itu resam Osmani tak jangan ambil kira. Sebab resam ni istimewa khas untuk Quran. Ada beza dengan resam imla'i. Tulisan yang bukan Quran dipanggil resam imla'i. Kadang-kadang makna sama tapi tulisan berbeza.
Okey, jangan kita fikir terlalu halus hal tu sehingga menjadi runsing, mengganggu yang lain dan sebagainya. Tak penting benda tu. Nak faham macam tu kan. Okey, kita tengok dari sudut tata cara mengikut imam. Muka surat berapa? Kalau buku saya ni yang di skrin tu, muka surat pada buku 357. Tajuk tata cara mengikut imam dalam bab salat berjemaah. Mengikut imam tidak akan terlaksana seperti yang disyariatkan, kecuali dengan menyempurnakan beberapa syarat dan tata cara yang dirumuskan seperti berikut. Tak sempurna kecuali cara ni. Apa dia? Yang pertama, makmum tak boleh depan daripada imam. Depan mana? Depan perbuatan pun tak boleh, depan kedudukan pun tak boleh. Kedudukan kita tak boleh ke depan daripada imam. Kecuali yang kita nampak di Masjidil Haram. Diharamkan makmum duduk dekat Kaabah, imam duduk belakang mana. Kan? Itu keistimewaan. Ataupun kata ulama, sebab tu dia orang buat untuk elak daripada kekeliruan. Nanti orang tak faham. Jadi depan imam tu dia kosong kan. Depan imam tu dia kosong kan, tak ada orang. Imam duduk sini, depan dia kosong. Tapi kiri kanan tu penuh. Depan Kaabah. Seolah macam kiri kanan tu setaraf dengan imamnya, bukan depan imam. Ala kulli hal, lain tempat tak boleh. Itu kedudukan. Juga ke depan daripada perbuatan. Kita pergi debut dulu, rokok dulu daripada tu imam. Itu pun tak boleh. Okey, apa dia sebut di sini? Apabila seorang makmum telah mendepani imam, maka kedudukannya sebagai makmum adalah batal. Hal ini berdasarkan hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Orang yang diikut mesti duduk depan. Pengikut yang mengikut mesti duduk belakang. Itu fahamnya macam tu. Dah imam depan. Tak boleh potong, tak boleh ke depan daripada imam. Dia ada tulis tu had. Di Madinah tak. Hanya Masjidil Haram tu je yang kes berlaku, makmum duduk nampak depan daripada imam. Kalau dulu lagilah, memang depan keliling Kaabah tu jadi satu ring safnya. Bulatan penuh. Akhir ni ya dia orang buat kosong depan imam. Kalau kita tengok kan, dia ada kosong satu sudut, maksud imam duduk tang tu. Depan dia kosong. Tapi kiri ni, bulatan ni semua ada orang. Kalau dulu penuh kan, imam duduk belakang. Itu keistimewaan Mekah. Maksudnya dibolehkan macam tu. Imam bermaksud ikutan. Ikutan maksud diikut kan, dia orang ikut dia. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali apabila yang mengikut terbelakang. Namun tidak mengapa sekiranya kedudukan makmum selari dengan imam. Okey. Walaupun dengan perbuatan itu makruh. Okey. Bab kalau sama, ini kedudukan bab kedudukan. Kalau sama, makruh hukum tapi tak batal. Kalau depan sikit, makmum ke depan, batal sembahyang, dia tak boleh ikut. Dia kena sembahyang mufaraqah sendiri ya. Dia kena belakang. Sunnahnya belakang. Okey, depan dan belakang tu ambil kira mana? Sejadah, dari sujud, dia ambil kira tumit. Walaupun makmum kaki dia panjang. Tu dia kaki dia sini, ni tumit dalam ni, jari sini. Kan? Tu imam pendek. Yang jari kawan untuk makmum ni ke depan. Dia tak ambil kira jari. Ukur tumit. Tak sama, sah semayang tapi makruh. Laki perempuan sama je laki perempuan pun. Sama makruh. Kalau makmum pergi depan, batal. Makmum belakang, baru betul. Okey, dia kena belakang sikit tumitnya. Kan? Batal semayang. Dia kalau dia kena niat mufaraqah, kalau tak niat mufaraqah,
batal sembahyang, dia kena takbir Allah Akbar buat lain. Buat lain tak boleh ikutlah imam, dia kena ghostan belakang. Contoh dia tak tahu imam duduk sini, tempat saya ni kan menghadap sana kan, semua kan. Orang kat luar, dia pergi sembahyang tang ni, kedudukan dia depan pada imam. Dia tak tahulah, mungkin dia silap. Dia ingat imam duduk depan mana tu. Jadi bila orang bagi tahu dia tengah sembahyang rakaat keempat dah contohnya, orang kata, engkau depan pada imam ni. Dia kena cepat-cepat mufaraqah. Atau dia batal dan buat lain. Kalau dia nak dapat pahala makmum juga, dia batalkan, gosam belakang cari tempat yang betul, sembahyang. Okey, jadi satu lagi masalah. Nanti kan disebut di sini kot. Okey, kedudukan imam sini. Ni kira sejadah ni yang saya nak buat contoh lah kan. Sejadah kita menghadap kiblat. Ni pintu ke tingkap je? Cerminnya kan? Berarti orang sembahyang seberang sana, separas dengan saf pertama, tak sah. Walaupun dia belakang pada imam, dia memang sama taraf, sama paras dengan saf. Sebab apa? Ada hukum, nanti kan dicerita tak tahu di mana. Kira orang daripada luar, tengah sembahyang, macam mana dia nak datang tempat imam? Kalau kebetulan nak ganti imam, macam mana cara dia datang? Jadi dia kena pusing belakang kan, untuk masuk slide tu, sliding door tu. Main ni. Berarti bila kedudukan dia terpaksa kena pusing belakang, tempat dia sembahyang tu tak sah. Faham? Kalau sliding door, kata ni sliding door sini, sliding door, walaupun tutup, tapi memang boleh buka, orang boleh lalu. Imam sembahyang sini, makmum separas saf pertama tu di luar, boleh. Sebab dia datang tak payah pusing belakang. Faham tak? Kan dia pergi ke depannya kan? Itu je. Rumah semua macam tu. Dan luar rumah macam tu juga. Contoh sembahyang dalam bilik. Ni rumah. Ni kita rumah kan? Ni bilik tu. Bilik Abu duduk belakang tu. Tapi kedudukan rumah ni cantik. Pasal kalau Abu jadi jemaah perempuan boleh sembahyang dalam bilik. Sebab dia pintu depan kan. Dia hanya pergi ke depan jumpa imam. Katalah pintu bilik dia belakang sana. Dapur belakang. Pintu main depan ni tak ada pintu. Berarti dia nak main kat imam macam mana? Dia kena pusing belakang, pikut tu. Kedudukan dia sembahyang tu tak boleh ikut imam ni. Macam orang tangga atas Imam sini, orang atas boleh ikut imam tak? Macam mana dia main kat imam? Dia kena turun pusing tu. Katalah dia kena pusing badan dia, berarti tak sah ikut kawan ni. Dia kena buat jemaah lain atas. Kalau tangga turun ke depan, tapi tangga ni kalau orang betul dengan tangga tu okey lah. Sebab dia nampak tu jadi depan juga kan. Itu pergi kiri, kanan, main depan. Jadi tak pusing badan dia. Kalau soft dia kat situ. Tapi kalau soft kat sini, dia kena pusing belakang tak? Tak boleh ya. Ukuran undur tu tak boleh. Maksudnya dia nak datang ke imam, kena undur. Undur tu tak boleh, ataupun berpusing tak boleh. Kalau dia datang ke imam hanya ke kanan kiri, pergi ke depan, tak ada undur, boleh. Begitu juga dengan luaran masjid. Dalam masjid tak kisah. Katalah ni bangunan ni masjid ni masjid surau. Kata ni masjid. Jadi orang sembahyang depan ni, yang penting dia tak depan imam. Imam duduk kat tempat saya duduk, saf pertama kat sini. Dia nak turun, dia kena pusing belakang situ. Sah. Sebab itu masjid. Sebab itu surau. Rumah lain. Okey? Kalau masjid tu, kalau dalaman masjid, pusing macam mana pun tak apa. Bilik katalah tempat perempuan, dia buat bilik. Ikutlah ada masjid mana-mana. Tempat perempuan tu dalam bilik. Bilik dinding betul. Bukan tirai je. Jadi pintunya belah belakang, nak kena pusing, tak apa. Sebab dalam masjid. Dalam surau, boleh. Macam masjid ni bawah kan. Macam mana nak imam, tangga ke mana tu. Sah sebab semuanya kira masjid. Masjid negeri tu semua masjid. Tingkat atas, tingkat bawah. Tu boleh. Okey, masalah dia kalau luaran masjid. Imam sini, ni kata bangunan masjid, rumah kita ni masjid. Orang sembahyang kat luar.
Yang tu ambil kira yang tadi. Pasal dia bukan masjid lagi dah. Dia pusing, tak boleh. Kalau banyak masjid yang fail hal ni, antaranya Masjid Kelana Jaya, Petra. Tahu tak? Dia main atas, tangga belakang, orang sembahyang di bawah. Jadi orang bawah ikut imam duduk atas. Dia nak pergi macam mana? Dia nak pergi, dia kena pusing naik tangga, baru jumpa imam. Saya tak tahu, mungkin fatwa dah putuskan, wallah alam lah. Mungkin dia kira darurat ke, ataupun dia kira masyaqqah ke, adalah alasan yang lain, wallah alam. Saya tak tahu. Tapi nampak pada ikut kaedah ni macam tak kena lah, kan? Orang luar ni nak pergi ke imam tu, dia kena pusing belakang naik tangga naik atas. Jadi tak kena lah bukannya. Sebab imam duduk atas. Kalau imam duduk bawah, orang bawah okey, orang atas pula tak boleh ikut, kan? Bawah tu bukan ruang masjid, ruang dewan, pejabat, dikira luaran masjid. Dah dikira luaran masjid. Tapi masjid negeri, semua bangunan atas sekali, bawah sekali dikira bangunan masjid. Jadi sah, orang bawah boleh ikut tu imam duduk atas. Pejabat bukan masjid. Jadi masa buat tu, arkitek, orang yang bincang tu kena tentukan mana masjid, mana pejabat. Pejabat bukan masjid. Pejabat, kalau tidak perempuan haid tak boleh dia buat kerja deng. Kalau kaya masjid, kan? Mungkin bawah tu ruang dia ada hadnya lah. Ruang pejabat bawah tu, sebab tu sekarang ni dia pindah dah pejabat baru, kan? Jadi pertikaian dulu, bila tanya Sultan kata semua bangunan tu masjid. Menara dia pun dikira masjid. Jadi pejabat orang perempuan haid tak boleh datang masjid. Pejabat di bawah tu, kan? Sekarang dia buat pejabat asing dah, okey lah. Jadi sebab tu niat orang yang bina bangunan tu kena penting sangat. Katalah kita baru nak bina ni. Maka plan datang. Ni. Kita kena tentukan mana ruang solat masjid, mana pejabat, mana dapur, mana tandas. Dia kita kata yang ni pejabat, bukan masjid. Bukan hukum masjid. Yang ni tandas, bukan hukum masjid. Yang ni hukum masjid. Supaya orang perempuan haid ada hukum dia, masuk tak masuk. Yang tu yang pertama sekali, kalau ikut kaedah biasa memang terputus daripada masjid. Cuma dalam mazhab Maliki, mazhab Maliki ringan sikit. Dia kira bila niat sambung kawan tu, sambung dah kira masjid. Walaupun bangunan terputus, tangga ke mana-mana belakang tu. Kalau ada menara jam tu ada tingkat 9 untuk lelaki, 10 untuk perempuan. Besar. Dia ikut Tok Imam sana. Tok Imam dalam masjid, dengarlah mikrofon Allah Akbar tu. Jadi kita boleh sembahyang tak? Ulama-ulama di Mekah sepakat kata sah. Boleh. Sebab yang pertama dia sebut masyaqqah. Sebab tu macam Masjid Kelana Jaya atau Petra tadi, kalaulah mufti mengisytiharkan, itu kira masyaqqah. Dah tak boleh nak ubah dah masjid. Takkan nak roboh sana, roboh sini. Dia belanja besar, berat, banyak. Dikira masyaqqah, dia kata boleh, tak apa. Fatwa boleh mengalahkan kaedah. Fatwa tu penting. Dan dia kira masjid dah. Dia isytiharkan masjid. Wakaf untuk Masjidil Haram. Tingkat 9, 10 tadi ni. Semua tingkat. Di hotel apa tu? Dar Tauhid pun ada. Di Sofwah pun ada, kan? Tingkat 4. Tingkat M tu. Ini pun ada. Mengatalah yang dia bangunan tu dia kata dia wakafkan untuk masjid. Dia isytiharkan. Jadi kita boleh ikut sana Tok Imam tu. Istana pun ada. Apa tu, hotel. Semualah, banyaklah, kan? Ada semua. 1,000 tu bukan hanyalah masjid. Itu dalam tanah haram. Mayanglah hotel mana pun, ikut jemaah kita 4 orang pun, kira 100,000 je punya ganjaran. Sebab Masjidil Haram dia macam satu bulatan, semua pintu ada. Jadi semayang kat mana di luar tu kira sah. Iktikaf tak ada. Sebab tempat sa'i sampai kiamat takkan kira sebagai masjid. Walaupun bangunan dia sambung menyambung dengan Masjidil Haram. Hukumnya bukan masjid. Sebab tu orang perempuan haid boleh sa'i, boleh duduk situ. Jadi kita tak boleh iktikaf
Semayang boleh, macam kita semayang kat jalan. Boleh je. Nak 1,000 tu tak dapat, tu dalam tanah haram. Tanah haram sampai Hudaybiyah tu. Sempadan Hudaybiyah sampai sempadan Ja'ranah tu. Masih tanah haram. Sebab tu kadang-kadang orang pergi Tan'im, Masjid Aisyah tu di luar tanah haram. Masjid Aisyah tu di luar daripada tanah halal. Dia pergi nak semayang duha lah situ. Saya kata jangan semayang duha, cukup semayang sunat ihram cukup dah. Duha buat dalam tanah haram lah. Ganjaran tanah haram lagi besar. Dalam Masjid Tan'im, masjid tanah halal. Macam lebih kurang masjid kita je. Kan? Okey. Imam mana tadi dia kata, oleh itu imam sunat berdiri terkebelakang sedikit daripada imam makmum, salah baca. Makmum sunat berdiri terbelakang sikit daripada imamnya. Okey, sikit dah kira sah. Tapi sebaiknya adalah satu kaki dia. Maksud jari makmum separah dengan tumit. Itu sebaiknya. Kalau dia seorang lah, maksud saya makmum seorang, imam seorang orang lelaki. Jadi biar ujung jari makmum separah dengan tumit. Satu line dengan tumit tu imam. Itu terbaik. Tapi kalau perempuan kena belakang lah. Walaupun suami dia imam, dia kena belakang. Tak boleh duduk tepi. Dan bak semayang. Kalau berjemaah ramai, bagi orang lelaki, duduk belakang, kira tempat sujud dia tu tak jauh daripada tumit tu imam. Tempat sujud dia. Kira boleh selesa ruang dengan tumit tu imam. Orang perempuan pula, biar selisih macam satu kaki tadi. Walaupun dia makmum ramai. Imam seorang, imam duduk tengah, bukan macam lelaki. Orang lelaki duduk seorang-seorang depan kan, tu imam. Makmum duduk belakang. Orang perempuan, dia kena sisih macam kaki tadi ni. Tumit makmum, jari makmum sama parah dengan tumit imam perempuan. Imam perempuan lah. Kalau imam lelaki, rapat sangat. Kan? Walaupun suami dia, anak ni ikut ayah semayang, hukum tak boleh duduk macam tu. Kan? Dia kena belakang juga. Kira macam kedudukan lelaki dengan orang lelaki punya makmum ramai. Katalah seorang je, isteri seorang, maksudnya anak seorang nak ikut ayah dia semayang, dia kena duduk belakang juga. Ni kaedah umum. Bila dah sempit, tak ada ruang, itu kira lain pula. Kan? Tadi contoh, sepatutnya kalau seorang makmum lelaki ikut tu imam lelaki, kena duduk sebelah kanan kan. Tapi ruang kanan kosong, tak sempit, dinding lah apa semua tak boleh dah. Kita duduk kiri boleh je. Itu kira keadaan lain, keadaan tak boleh buat ni, pilihan-pilihan lain. Tapi kita sebut ni kaedah umum yang boleh buat semuanya. Kawasan lapang kan. Contoh kadang-kadang kalau kita sembahyang di rumah, sini imam, makmum saf pertama, saf kedua. Ada orang masuk pintu ni, dia tak boleh nak pergi dah, belakang penuh dah. Penuh. Nak sembahyang tak nak, dia sembahyang duduk sebelah imam ni. Faham? Boleh. Maksudnya dah penuh ni. Nak pergi celah tu tak boleh, belakang tu tak boleh, penuh orang. Yang tepi tu imam ni kosong. Dia buat saf tepi imam, 3 orang tepi, 3 orang tepi ni. Tapi bagi selisih tumit lah. Tumit tu belakang sikit, itu je. Dah berubah lah kawan tu tadi saf pertama, dah jadi kawan ni pula saf pertama. Dia kedua, ni 3. Kan? Tapi tak apalah, untuk dia dapat jemaah. Kadang kita, alamak, tak ada semayang, takut nak main sebelah imam, tak berani. Tunggulah tak semayang. Dia main duduk sebelah imam ni. Kalau boleh lebih baik tempat yang boleh sempurnakan kedudukan lelaki perempuan. Di bawah ruang kosong besar lah. Kalau dalam bilik kita nak kena selisih macam lelaki perempuan, macam lelaki sama lelaki, bawah ada kosong, lebih baik kita turun tempat yang boleh selesa. Mungkin bilik kita tak ikut arah kiblat, kena menyerong-menyerong, jadi sempit. Jadi lebih baik kita cari tempat ruang yang selesa lah, yang kosong. Bila tanya lebih baik maksudnya yang nu pun sah, yang ni pun sah. Tapi mana lebih baik? Lebih baik tempat yang selesa lah. Yang ruang boleh buat lengkap, duduk belakang macam tu, antara perempuan dan lelaki. Kedudukan diambil kira ialah dalam menentukan terkehadapan dan terkebelakang ialah kedudukan bahagian tumit. Tadi kita sebut.
Okey, kalau sembahyang duduk terkursi. Nak kira tumit dia ke depan kan? Dah duduk kursi, tumit tentu. Waktu duduk tak dikira tumit, kira punggung, kira belakang ni. Makmum yang duduk tu, kira belakang dia mesti belakang tumit tu imam. Bukan tumit dan tumit. Dalam sah dia jangan duduk kerusi nyepi belakang. Faham tak? Kaki kerusi belakang tu sama dengan tumit orang lain. Dia bila dia berdiri, dia jadi depan lah. Jadi biar dia bila berdiri tu dia jadi pergi ke depan lah sikit. Kecuali memang katalah dia belakang dia tu tak ada soft lain, memang dia sembahyang 3 orang je. Kan? Tu boleh lah tumit masa dia berdiri tu, ambil kira tumit dia. Masa dia nak rokok tu dia duduk kursi ke belakang sikit. Tapi kita tak nak bila sembahyang di masjid, kita letak macam tu, orang belakang dah rugi satu soft, satu orang. Tak boleh lah kursi dah duduk tengah nak sembahyang. Macam mana orang belakang kan? Kena kursi. Jadi orang kena elak dari kursi dia. Lebih baik kursi dia tu, kaki kursi dia sama dengan tumit orang lain. Macam seolah tumit kita. Sebab punggung kita nak duduk tentu nanti. Supaya tak merugikan orang belakang. Kalau tidak, kacau orang belakang tu, terganggu. Kan? Tapi sebaiknya bagi orang duduk kursi ni, tengok masa dia baca Fatihah tu. Dia Fatihah dia duduk ke Fatihah dia berdiri? Dia Fatihah berdiri, cuma waktu sujud dengan rokok je dia duduk. Okey, kena ambil kira tumit dia sama dengan tumit orang lain. Jadi kursi dia kenyap belakang. Okey, ni sepatutnya. Tapi keadaan dalam masjid, jangan buat macam tu. Sebab mengganggu orang belakang. Soft belakang yang tak kacau orang tak apalah. Ni mengacau orang di belakang dia tu. Rugi dah kosong. Yalah, tahu tak tahu buat ilmu lah. Macam kita pun tak tahu banyak benda kan. Dah tahu kena buat lah. Tak, sebaiknya kalau saya kata kalau dalam masjid, waktu kita sembahyang tak ada orang belakang. Lagi ikut orang ramai sambung. Kita buat siap-siap dah supaya kita jangan kira tumit kita kira belakang kita, punggung. Jadi kaki kerusi itu biar sama dengan tumit orang lain. Supaya kita tahu dah, walaupun sekarang tak ada orang, nanti tak sama-sama main orang lain. Orang menyampah, orang marah. Jadi benda tak elok akan timbul. Ganggu orang belakang. Lebih baik kita buat bagi tak ganggu dia, aku sembahyang pun saya sah. Kita kata, saya berdiri depan sangat lah pula. Tak apa. Kan? Lebih baik kita dapat yang kurang sikit daripada mengganggu orang lain. Jangan kita nak buat kita lengkap tapi kacau orang lain. Itu lagi berdosa kita. Kita tanggung gangguan tadi. Contoh kita nak baca Fatihah kan. Kita ni mungkin telinga pekak sikit. Nak baca kuat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Kawan sebelah Allah, habis aku tak boleh baca Fatihah. Dia nak sempurna dia punya, kacau 3-4 orang belakang tepi kiri kanan. Dia lagi berdosa banyak. Dia lagi buat dosa. Semayang sah tapi buat dosa banyak. Kawan ni semayang tak boleh baca Fatihah, terganggu, dia tanggung dosa. Lebih baik dia buat bagi orang lain selesa. Walaupun dia kurang ambil langkah yang kurang sempurna, kurang afdal. Faham? Contoh baju busuk. Baju dia busuk, peluh, ketiak semuanya busuk. Kan? Dia nak sembahyang belakang Tok Imam tu, memang afdal situ. Dia masuk awal pergi duduk belakang Tok Imam. Tapi imam pun sembahyang tak boleh. Gini tutup hidung. Kalau macam tu dia lebih baik hang pergi duduk belakang sana. Pandai-pandai lah cara yang elok lah kan. Jangan sound mikrofon mak engkau ni baju busuk pergi belakang sana. Malu pula dia, gaduh pula. Jadi cara yang baik lah. Jadi yang nak sebutnya bahawa jangan kita pentingkan diri kita nak bagi lengkap sehingga orang lain terkacau. Ini salah kaedah ni. Biar kita dapat yang tak apa lengkap, yang penting orang lain tak terganggu. Orang lain selesa. Jadi saya kata nak ikutnya dia berdiri. Tumit dia yang patutnya, afdalnya tumit dia sama dengan tumit orang lain. Jadi kursi dia pergi belakang. Sekarang ni dalam masjid, tak nak ganggu orang lain. Maka dia ambil kaedah, dia tumit mai depan, kaki kursi dia sama dengan tumit orang lain. Biar, walaupun dia tak afdal, dia tak dapat yang lengkap, tapi tak kacau orang lain. Itu yang
sepatutnya, kan. Sama ada juga. Kacau orang semayang, sepak spek mata orang, kan. Selerak habis semua. Lebih baik dia tinggal afdal. Afdal dia datang masjid. Afdal dia datang masjid, semayang jemaah. Tapi bawa anak kacau macam tu, lebih baik dia jangan semayang lagi ke, kontrol anak dulu. Contoh suami isteri, bagi suami semayang ikut imam, isteri tunggu dulu jaga anak, kan. Oh, dia tak dapat ikut imam, tak apa, dia buat yang tu tak kacau orang lain, dia dapat bagi orang selesa. Lagi bagus. Jadi apa pun kita fikir orang, jangan fikir diri. Aku nak lengkap, aku nak sempurna. Orang lain terkacau, kan. Oleh itu makmum yang lebih daripada seorang hendaklah berbaris di belakang imam. Tetapi jika seorang saja berdirilah di sebelah kanan imam, ini laki sama laki. Dan apabila datang seorang lagi, dia hendaklah berdiri sebelah kiri imam. Maksudnya macam ni, kan? Imam mai seorang je makmum duduk sebelah kanan, mai seorang lagi duduk belah kiri. Tapi akhirnya siapa nak genjak? Patut jadi genjak. Sepatut aula utamanya genjak tu imam, bukan makmum yang genjak. Kalau ruang depan imam tu ada kosong, jangan dia genjak depan rapat dinding, nak sujud tak boleh. Kan? Ada kosong, dia pergi depan. Makmum rapat ni. Imam seorang, memang imam seorang pun, makmum seorang duduk belah kanan. Mai seorang lagi makmum duduk belah kiri. Imam nampak ada belah kiri, dia pergi depan, imam pergi depan. Imam langkah ke depan, makmum rapat. Itu tindakan yang sepatutnya. Selalu kita masjid buat, imam stay tak mengenjak, makmum genjak ke belakang. Itu tangga yang kedua lah. Yang paling baik tadi yang pertama, imam pergi depan. Kalau ruang imam tu ada kosong, okay. Kalau tak ada kosong, dia tak boleh genjak lah, makmum kena faham-faham belakang. Cara yang salah kita pergi quit tu makmum. Allahu Akbar, quit dulu. Ini Nabi larang, jangan ganggu orang solat. Jangan ganggu orang solat. Jadi kita tak ganggu, Ustaz, saya quit gitu, itu kira ganggu. Buat sesuatu pada orang semayang, termasuk ganggu. Jadi macam mana nak bagi tahu dia, suruh dia, contoh kita nak dia semayang nak jadi imam, kita pipap gitu kan, kita takbir. Salah. Sepatutnya kita takbir dulu, Allahu Akbar. Kalau rasa-rasa tu imam dah perasan kita datang, tak payah quit lah. Yang quit tu tujuan nak bagi tahu dia tak perasan. Kalau dia dah perasan, tak payah bagi tahu, tak payah quit. Kadang kita takbir tu pun dia tahu dah, mai duduk sebelah ni Allahu Akbar, dia dah tahu dah kau ni jadi makmum kau ni, kan. Tak payah nak quit dah. Quit tu bukan mesti sunat pun, hanya syarat nak bagi tahu. Kalau perlu sangat nak bagi tahu, tok imam ni pejam mata gitu, kita takbir pun dia tak dengar, kita rasanya dia tak tahu kita makmum ni, kita quit dia. Lepas takbir Allahu Akbar, pang belakang. Jadi kita semayang, dia semayang, tak kira mengganggu orang semayang dalam solat. Jangan kita pergi quit dulu, kena pula kawan tu silat gayung semua dah. Quit, buka bunga semua, kan, terkejut. Kan? Habis dulu. Jadi kena takbir dulu, jangan quit dulu. Begitu juga kita nak tarik, contoh tarik orang depan pergi belakang, kan, takbir dulu, kan, takbir dulu. Macam mana Ustaz, kalau nak takbir dulu, nak quit dia ke depan tu, dia nak kena bongkok macam tu, kan. Caranya kita pergi separas tumit dia, walaupun imam dengan kita ni kat dada ni je, faham tak? Dia duduk macam ni, kita main tengah ni, belakang tengah ni, separas dengan tumit dia. Takbir Allahu Akbar, tepuk dia, seolah macam bagi tahu, jom kau stand belakang, jom kau stand belakang. Kalau dia tahu dah, tak payahlah kita go stand, kita dah takbir tu, kita go stand belakang. Tengok dia tak mai juga, dia duduk tang tu, tak reti, bodoh punya orang ni, kan, duduk tang tu je. Biar pergi ke dia, kita semayang tempat kita yang betul dah, dia yang salah, kan? Tak payah kata duduk sweet habis semayang. Kan, ada
Ada, dia nak tarik juga mai. Kalau kau tu tak mau mai, sudah kat dia. Kita duduk tempat betul dah. Kan? Kita sembahyang je. Kalau dia nak gosam belakang, belaga ibu. Duduk sebaris dengan makmum duduk ada tu. Duduk sebelah-sebelah lah. Manjang itu. Tak payah gostan lah. Pasal nak gostan, accident. Nak main depan tak boleh dah. Kecuali imam bagi ruang, imam cerdik, dia mengenjak ke depan. Kalau ada ruang depan tu, dia mengenjak depan supaya makmum lain boleh tak bergerak lah. Dia main rapat-rapat gitu je. Satu lagi, susunan dalam masjid sikit bukan nak kata salah besar, tapi kurang pahalanya. Susunan sepatutnya imam, makmum dewasa, satu saf. Makmum kanak-kanak, belakang makmum dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki. Lepas itu belakang ni kanak-kanak perempuan dulu, baru orang dewasa perempuan. Ini saf sepatutnya dalam kitab. Jadi budak perempuan duduk depan dewasa perempuan, bukan duduk belakang. Budak lelaki duduk belakang dewasa lelaki, budak perempuan. Tapi jarang berlaku di masjid. Banyak masjid, duduk belakang. Kan? Budak perempuan duduk belakang. Jadi susunan saf tu kurang sempurna. Sah semayang, tak jejas. Cuma susunan saf tu. Kan? Pahala untuk sempurna saf kurang lengkap lah dari sudut tu. Kan? Dia lebih dewasa perempuan lebih baik jauh daripada dewasa lelaki. Sejauhnya. Kanak-kanak tak apa, boleh dekat. Boleh kita buat dalam rumah untuk jauhkan. Contoh kata dinding rumah tentu. Kita semayang tadi, kita selalunya dah tak ada orang, perempuan main saf nombor 3. Kan? Lebih baik pi rapat belakang. Perempuan pi belakang lagi, jauh, bagi jauh sungguh. Sejauh yang boleh dia jauh lah. Janganlah rapat ni sampai tandas pula. Maksudnya saf yang paling belakang tu. Biar ada ruang ni. 3 saf kosong Ustaz, tak apa. Tapi kita selalu, tapi benda ni bukanlah menyebabkan jemaah tak sah ke, tak. Sembahyang jemaah tetap dapat pahala jemaah. Cuma dari sudut afdal susunan saf. Seafdalnya macam tadi. Ialah bab tentang susunan saf ni jarang orang faham dengan betul kan. Dan tempat. Jadi ingat kosong kita pergi depan. Lagi belakang lagi bagus untuk perempuan. Belajar tak kira saf semayang. Lain saf semayang, hal semayang je lah. Kan. Kemudian barulah keduanya berundur ke belakang. Tadi dia kata kalau mai seorang lagi duduk belah kiri, baru dua-dua untuk makmum tu belakang. Kalau imam tak pergi depan. Kalau imam tak pergi depan, makmum dua-dua belakang gostan. Rapat. Tapi kalau imam pandai, dia pergi depan dah, orang ni tak payah gostan, rapat je lah. Kan? Atau tu dia kata, undur ke belakang atau imamnya melangkah ke hadapan. Hal ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, mafhumnya, aku bersolat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di sebelah kanan baginda. Jabir bin Sakhar datang dan berdiri sebelah kiri baginda. Lalu baginda pun memegang tangan kami sehingga kami ditempatkan di belakang baginda. Maksud Nabi suruh rapat. Jadi boleh ke imam macam tarik orang dalam sembahyang, sama-sama sembahyang tak apa. Nabi tengah sembahyang, contoh pernah Nabi sembahyang, Abdullah bin Abbas waktu dia budak-budak, dia tidur rumah Nabi, dia bangun tahajud juga. Dia nak ikut tahajud Nabi, dia mai jadi makmum sebelah kiri. Dia duduk belah kiri Nabi ni. Nabi tarik dia, tolak dia, suruh isyarat pergi belah kanan. Dia mai sampai dia pindah duduk belah kanan. Itu boleh, sama-sama sembahyang. Jangan dia sembahyang kita pegang, sini. Ada step jauh mana pun boleh, tapi cara dua stop. Ada tamak ninah. Nak pergi 10 langkah, 20 langkah ke depan boleh. Saya masa di Mesir je tengok satu orang yang masa tengok ni, dia datang lambat. Masjid besar, lebih kurang masjid negeri lah kan, ruang besar. Jadi imam dah duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal ke tahiyat akhir, dia ingat tahiyat akhir lah, duduk tahiyat. Jadi dia takbir kat pintu. Kalau dia nak jalan pergi depan, dia takut imam dah bagi salam, tak dana.
Jauh Nabi tu. Kita berlari. Allah Akbar. Penat berlari. Kan? Tercungap-cungap. Baca pun tak betul. Itu Nabi larang, tak pergi lari. Kan? Jadi, dia cerdik. Dia takbir kat pintu. Takut imam bagi salam, dia pun takbir kat pintu tu. Allahu Akbar. Kira dalam masjid lah, pintu yang belah dalam. Allahu Akbar. Jadi sempat duduk tahiyat. Rupanya imam baru rakaat kedua. Dia bangun. Jadi tak apalah, dia dapat lah rakaat. Dia seorang-seorang belakang. Dia langkah pergi. Tap, sampai jumpa sahih kawan tu. Jauh lah. Betul lah cara dia. Dia dapatlah jemaah. Katalah imam tu duduk tahiyat akhir dah. Jadi dia tetap dapat pahala jemaah. Kalau dia nak lari pergi depan, cakap imam Assalamualaikum, penat dia dapat, rakaat tak dapat. Jemaah tak dapat. Dalam masjid sah. Dalam masjid memang dalam luar masjid, walaupun jarak imam dengan makmum terlalu jauh, tetap dapat jemaah dia. Tak kira ukuran. Katalah Masjidil Haram kan, semayang imam satu depan Kaabah, kita kat pintu mana nu babu salam mana nu, kan? Tapi dengar dia bergerak, dengar tak apa. Selagi dalam masjid tak dikira ambil jarak. Walaupun jauh. Kita pun dalam masjid makmum, dia tu imam pun dalam masjid. Jarak jauh pun tak apa. Baru separuh jalan tiba-tiba imam rokok, dia pun rokok dulu, jangan jalan lagi. Tak lagi bangun jalan pula. Kan? Itu dia. Kesempurnaan saf je. Kuranglah bagi dia. Sebab dia duduk seorang-seorang. Jemaah tetap dapat. Kan? Okey. Dia kata mana tadi? Aku solat memegang tangan. Okey. Nabi isyaratkan macam tarik, suruh duduk rapat. Jarak di antara imam dan makmum sunat tidak melebihi 3 hasta. Sunat, ini sunat. Secantiknya kaki makmum dengan tumit imam jaraknya 3 hasta 1 meter. Inilah kita punya kapet ni. Itu cantiknya. Paling lengkap. Kalau jauh, sah semayang, sah jemaah. Tapi bab sunat dekat, tak dapatlah. Keafdal, benda afdal tu. Jemaah tetap dapat, tetap sah. Faham? Kadang-kadang kita ni sampai bertekak, budak duduk tengah, dia kata, putus sah ni, budak belakang. Sehari bapak dia marah, apa nak bertekaknya? Benda tu kesempurnaan saf saja. Bab jemaah juga, ada budak nak datang dah, kita nak bertekak-tekak, tak cantik pula masjid, biar je lah kat dia, kita semayang je lah. Kan? Memanglah sebaiknya budak diasingkan daripada orang tua yang tak balik. Kan? Tak balik, walaupun dia pakai serban, walaupun dia hafal Quran. Tapi lagi dia umur dia belum balik, sebaiknya diletak di belakang daripada orang dewasa. Tapi kalau dia main campur dengan orang dewasa juga, tak batal pun jemaah kita. Sah je semayang. Kesempurnaan susunan saf tu je yang tak lengkap. Khatan dia masalah dia duduk sebelah kita, tak batal kita. Jangan bagi dia pijak kita je. Pijak kaki, pijak baju. Seolah najis duduk atas kita. Kita menanggung najis. Bila tak sunat, berarti kencing dia tu ada dalam selaput tu. Orang lelaki. Kan? Kecuali dulu, kan, ustaz-ustaz kampung dulu, hampa ni kencing kena basuh. Kena buka selaput tu, basuh dalam dia. Barulah dia kira najis dia tak ada. Kalau sekadar basuh yang luaran selaput, sebab tu kira najis masih ada di dalam tu. Dia membawa najis. Sebab tu orang kata, kita sebut tak boleh anak-anak naik atas riba kita tengah semayang, kalau dia belum khatan. Tapi dia orang kata Hasan Husin boleh naik atas belakang Nabi. Hasan Husin kecil-kecil keluar dah khatan dah. Yang tu tak ada isu. Dia duduk atas riba kita pun tak apa. Sekarang boleh kan budak-budak dah lahir-lahir kita minta khatan. Itu senang. Hasan Husin tak pakai pampers, dah khatan, naiklah atas belakang Nabi, Nabi tak kisahlah. Tak ada najis pada dia. Ni pakai dah lah khatan, tapi pakai tak khatan pakai pampers pula. Pampers tu dah ada
kencing. Kan? Jadi tak bolehlah duduk atas orang semayang. Habis dah dia mai duduk juga, kita terpaksa kena tolak. Duduk juga, tolak. Duduk juga, cipit. Bagi dia lari lebih jauh. Kita kena cepatlah bangun daripada sujud, bagi dia turun untuk lengkapkan semayang kita. Apabila terdapat ramai lelaki dan perempuan bersolat di belakang imam, bariskan jemaah lelaki dulu dewasa di belakang imam, diikuti dengan jemaah perempuan. Jika makmumnya seorang lelaki dan seorang perempuan, makmum lelaki hendaklah berdiri di sebelah kanan imam, manakala makmum perempuan berdiri pula di belakang makmum lelaki. Adapun jemaah perempuan saja, imamnya hendaklah berdiri di tengah-tengah barisan. Dia bukan jarak macam lelaki ni, jarak tumitnya tadi ni. Hal yang demikian sebagaimana telah sabit maksudnya terdapat, yang dapat dalam hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa dia tiga-tiga Baihaqi dan sahih. Makmum makruh bersendirian, seorang-seorang dia di belakang saf, orang lelaki. Contoh saf depan penuh, dinding sampai dinding, dia mai seorang duduk belakang, dia ikut imam juga, dia seorang-seorang belakang, makruh hukumnya. Tapi dapat tak pahala Jumaat? Pahala Jumaat dapat. Makruh tu apa yang tak dapat pahala? Tak dapat pahala kesempurnaan saf. Tak dapat, dia quit kawan depan. So kawan depan tolong teman dia belakang. Kawan tu ghostan lah. Kena pula kawan tu tak faham. Jenuh silat. Kan? Melatah pula. Tak faham, tak usah kacau dia lah. Kan? Kau boleh kita jangan quit yang belakang imam ni. Sekali jadi kosong situ, orang nak kena kejap-kejap. Kita pergi cari kawan yang tepi sekali. Nampak ni Pak Lebay ni ikut kelas ni. Kita Allah, takbir kuat sikit bagi dia telinga dia dengar. Supaya dia tahu kita sorang-sorang belakang. Allahu Akbar. Tak belakang. Dia ghostan, dia faham. Okeylah. Kan? Dia dapat pahala berganda tu. Jangan pula engkau ni, aku nak duduk saf pertama, nak dapat pahala pertama. Engkau saf belakang tak nak. Bila dia belakang, pahala saf dia yang pertama dapat. Dia tolong orang belakang pula, pahala tolong lagi lengkap. Dua ganda. Jadi kita yang faham kena ngenjak lah. Tapi orang perempuan payah pula nak ngenjak kan. Telekung dia melekat dekat kaki tu. Jangan panggil orang tengah belakang imam. Dia pergi tepi sana. Belakang ujung, dia quit kawan depan tu. Dia takbir tepi-tepi sana, dia tarik kawan belakang tu, enjak. Dia sebenarnya tepi, taklah center. Lebih baik daripada dia duduk center. Kan? Makmum makruh bersendirian dalam satu saf. Kalau terputus-putus tadi juga makruh. Dia hendaklah masuk ke dalam saf yang lain jika masih ada ruang. Tapi dalam Masjidil Haram macam berat lah, kan? Kita masuk depan dah kosong, depan dah kosong. Jadi kita semayang je lah, tak mana adan. Sebab terlalu besar Madinah, kan? Kadang-kadang dia main paksa tarik kita, tolak kita, kan? So pergi depan, kita dah semayang, Allah Akbar, baca Fatihah, Allah dia tolak, hajar depan, hajar. Taqaddam, hajar, taqaddam. Tolak kita pula. Allah. Bila dah takbir tengok, dah mau kosong. Dia tarik pergi depan. Malaki selalu jemaah kita yang baru kan, dia kata, Ustaz tak boleh masuk, penuh depan pintu tu je, di tengah kosong. Semua orang masuk parking kat situ, zam. Jadi saf paling belakang kat pintu ni penuh. Nak keluar senang. Masa dah berdiri pun nampak ruang depan tu kosong. Kadang-kadang masa tunggu saf tu, sila tu dia punya sila tu lutut luas kan. Bila semayang dah jadi kecil, ada 3 orang boleh masuk. Saya tak kisah, tengok ada duduk sila sampai duduk parking kat situ. Buat bodoh. Tahu dah memang tak lagi kau bangun ada lah kosong. Okey, dia hendaklah masuk ke saf yang lain jika masih ada ruang. Sebaliknya jika tiada lagi ruang, sunat dia menarik seorang daripada saf tersebut, saf depan tadi, kepadanya belakang selepas bertakbir. Selepas takbir dulu baru tarik kawan depan. Quit kawan depan. Jangan quit dulu baru takbir. Ataupun kita boleh cakap, alamak saya seorang-seorang ni, depan
Ghostan belakang teman saya, boleh. Boleh cakap. Jangan tojoh quick tu. Cakap kena sebelum sembahyang lah. Kalau agak-agak lah member kita, Mat, belakang Mat, aku seorang ni. Kan? Dia pun ghostan. Tak apalah, tak payah nak quick dah, kita takbir je lah. Kalau kita nak cakap macam tu kan, orang depan ni apa pula kan. Jadi kita buat cara yang betul. Dan orang yang ditarik itu sunat memberi kerjasama, berundur ke arahnya supaya mendapat kelebihan bekerjasama membuat kebajikan. Dia minta orang lain lah, dia minta orang tepi tu. Kita duduk tang ni. Jangan kita takut lagi kawan tu pun ghostan, kita pun ghostan. Jadi dah tinggal kita kapal-kapal kita seorang. Kawan tu dah berdua sana. Kita seorang pula. Jadi lagi dia tak minta kita tak ghostan. Kecuali dia bagi syarat, Allah, engkau siapa boleh tolong ghostan? Contoh dia cakap macam tu kan. Kita ghostan. Dia bermain kat kita. Takut kita ghostan, dia dah ada member sana. Jadi terputus kita dengan dia. Kita nak pergi depan, orang depan dah rapat dah. Jadi celaru lah pula kedudukan tu. Lagi tak minta isyarat daripada kita tak payah. Dan kalaulah dia tak ada siapa bergenjak, tinggal dia seorang pun, sembahyang dia tetap sah, dia dapat jemaah, cuma susunan saf je kurang pahalanya di situ. Kalau dia setengah sembahyang juga, dia tarik, dia tak batal, tak kacau orang sembahyang, tak kira hukum kacau orang sembahyang. Dia kena takbir dulu, baru nak tarik orang ke, nak mengenjak dan sebagainya. Dan kalau kosong, contoh kita satu saf ni, kawan tu kentut dengan dia keluar wuduk, kan? Tinggal ruang kosong. Kata ada dua saf, saf pertama, saf kedua pun ada orang. Yang sepatutnya, yang paling utama, orang belakang main depan. Penuhkan depan, bukan kiri pergi kanan, kanan pergi kiri. Patutnya orang belakang main depan. Ni cerita orang lelaki, orang perempuan memang payah sikit lah, genjak-genjak lah. Boleh genjak tu. Saya tak tahu lah, telekong kan meleret ke bawah tu. Kan? Kalau kot susah aja nak genjak-genjak, telekong kan terlondeh pula nanti. Kan? Itu tak payah genjak lah. Dia apapun, kalau mudarat lebih besar, lebih baik tak payah buat. Contoh telekong meleret, nak genjak tu, takut kaki terkeluar nampak aurat kan. Ataupun terpijakkan telekong dia sendiri kan terlondeh pula nanti. Mudarat lebih besar, jangan tak payah genjak. Kalau benda tu risiko tu tak ada, elok kita genjak. Orang lelaki taklah isu tu. Jadi sebaiknya orang belakang main depan. Tak ada dah orang belakang main depan, baru yang kiri kanan rapat. Tapi orang belakang tak pandai nak main depan, yang kanan main kiri lah. Jadi yang mengenjak siapa? Yang paling jauh pada imam, main ke dekat imam. Bukan orang yang dekat, pi makin jauh. Faham tak? Imam duduk tempat saya ni, belakang tu. Situ yang kosong. Bukan kawan ni pi sana, dia makin jauh pada imam. Tak, orang yang jauh main dekat imam. Main dekat imam. Bagi dia lebih dekat pada imam. Wallahu alam bissawab. Kalau main bilik, dia main seorang-seorang. Kalau ruang, boleh dengan suami anak. Lebih baik jemaah suami anak, dapat pahala berjemaah. Memang dia seorang, duduk dalam-dalam je. Dah keluar luang pun tak ada siapa pun, dia seorang je. Dia buat anak perempuan duduk sebelah orang lelaki semayang satu saf. Tapi taklah, maksudnya tak membatalkan semayang orang lain, cuma susunan saf tu jadi tak cantik lah. Orang perempuan masuk, budak perempuan masuk sekali. Kadang-kadang anak lelaki juga. Anak lelaki pergi duduk dengan perempuan, anak saya juga kadang-kadang pergi duduk dengan mak dia kan. Kita nak beritahu ni, orang lelaki tak boleh duduk dengan perempuan. Dah dia nak tempek dengan mak dia juga. Tak apalah budak-budak kan. Tapi kita dah ajar yang betul. Nama dia insya-Allah lah boleh faham. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa barik lana fi Allah, barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, wa barik lana fi qira'atina hadhihi waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasula faktubna ma'a syahidin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.